Baiklah, salam bahagia. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan juga saya anggap sebagai topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan kita ada dua tetamu yang cukup istimewa sebenarnya menemani saya di studio Ruang Bicara ini untuk bercakap tentang isu ini, dan isu yang menjadi pilihan kita ialah kos sara hidup, keutamaan kerajaan perpaduan. Dan ini merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya, dan kalau anda masih ingat lagi dalam ucap pertama Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia sendiri memberikan penekanan yang cukup hebat di mana kerajaan perpaduan ini akan menumpukan perhatian dalam usaha untuk membantu rakyat menghadapi masalah kos sara hidup ini. Dan tentulah kita mengharapkan bahawa akan ada satu langkah-langkah ataupun beberapa langkah-langkah positif yang akan dilakukan oleh kerajaan perpaduan dalam usaha membantu rakyat dalam menghadapi kos sara hidup. Baiklah, dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio Ruang Bicara ini. Di sebelah kiri saya ini, yang paling dekat dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Encik Atan Sapian, yang merupakan pengarah sekretariat di Majlis Tindakan Sara Hidup Negara ataupun KPDN. Jadi apa khabar? Atan. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Sehat ya? Ya. Selamat berjumpa kembali. Itulah dia. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi kita juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Encik Darshan Singh, yang merupakan ahli Majlis Penasihat Pengguna Negara, dan beliau juga merupakan pengerusi Persatuan Pergerakan Pengguna Malaysia. Jadi Tuan Darshan, apa khabar? Selamat sejahtera Datuk, khabar baik. Ini pertama kali kah datang ke program Ruang Bicara? Yes, pertama kali. Terima kasih Datuk kerana sudi menjemput bersama dalam program hari ini. Dan kami juga gembira sebenarnya dapat bersama dengan Darshan di program Ruang Bicara ini. Dan kita bercakap tentang kos sara hidup, keutamaan kerajaan perpaduan. Barangkali buat permulaan inilah Atan ya. Kita nak buat pandangan anda lah. Bila kita bercakap tentang kos sara hidup, memanglah kita tahu ini merupakan satu isu yang begitu serius, satu isu yang dibincangkan oleh pelbagai pihak, khususnya rakyat biasa yang melihat bahawa mereka sedang menghadapi satu masalah disebabkan oleh kos sara hidup itu sendiri yang dikata meningkat dan sebagainya. Pandangan Tan, apa yang kita maksudkan dengan kos sara hidup itu sebenarnya perlu diperjelaskan kepada penonton-penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk pengacara, dan juga selamat malam kepada Encik Darshan, teman panelis kita pada malam ni. Datuk, secara ringkasnya Datuk, kalau kita bercerita pasal kos sara hidup, kos sara hidup ni bermakna satu perbelanjaan, perbelanjaan hangus yang perlu dibuat oleh isi rumah. Kita ambil setiap bulan lah, setiap bulan, dan perbelanjaan hangus ini perlu dilakukan dalam pelbagai bentuk untuk memastikan kehidupan isi rumah seharian. Sebagai contoh, kita boleh bahagikan mungkin kepada 4 kategori utama perbelanjaan, iaitu makanan, lepas tu kita ada pengangkutan, kita ada perumahan, dan juga kita ada bayaran-bayaran utility. Itu secara asasnya. Tetapi perbelanjaan hangus ini tidak lengkap kalau kita tidak masukkan elemen pendapatan. Kerana apa juga perbelanjaan yang dilakukan, saya pasti saya agak setiap isi rumah memerlukan sesuatu untuk dibuat pembayaran, dan dalam konteks ini pendapatan ini boleh jadi pelbagai bentuk. Biasanya dalam bentuk gaji lah ataupun upah. Ia boleh juga dalam bentuk-bentuk lain, dividen dan sebagainya. Tetapi saya ingat bentuk-bentuk lain itu adalah bersifat kecemasan dan sebagainya. Biasanya kita akan guna pendapatan dalam bentuk upah untuk kita belanjakan perbelanjaan hangus ini. Maknanya kalau pendapatan kita tidak dapat menampung perbelanjaan hangus, bukannya kehendak, ini keperluan, maknanya kita ada satu gap, satu ruang. Yang ini yang saya rasa mana-mana isi rumah mereka akan mengeluh ataupun
You can choose. Kita boleh pilih sama nak mengeluh ataupun kita berusaha untuk menampung gap itu tadi ataupun kekurangan itu tadi dalam bentuk yang pelbagai lah saya ingat. Itu secara asasnya. Okay. Saya juga nanti akan dapatkan pandangan Darshan berkaitan dengan isu ini, Darshan ya. Tapi sebelum itu, sebelum saya lupa lah, saya ingatkan lagi kepada anda yang sedang bersama kami di ruang bicara ini, anda juga sebenarnya diberi ruang dan juga peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama dengan kedua-dua tetamu yang berada di studio ruang bicara ini. Jadi seperti biasalah, kita menyediakan 2 talian kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baik. Tuan Darshan, ini menariklah selaku ahli Majlis Penasihat Pengguna Negara dan juga pengurusi Persatuan Pergerakan Pengguna Malaysia. Apa yang selalunya dikeluhkan oleh pengguna-pengguna kita bila bercakap tentang kos sara hidup ini? Terima kasih Datuk Tuan Nathan. Terima kasih kerana sudi menjemput saya lah pada hari ini untuk bersama membincangkan isu yang hangat diperbincangkan masa kini, iaitu kos sara hidup. Now, Encik Atan telah pun menghuraikan secara panjang lebar apa itu kos sara hidup, tetapi untuk kita sebagai pengguna ialah adakah wang pendapatan isi rumah cukup untuk kelangsungan atau kesejahteraan hidupan seharian sesebuah isi rumah itu. Now, sekiranya pendapatan itu tidak mencukupi, tidak dapat menampung kelestarian ataupun kesejahteraan kelangsungan hidup isi rumah, maka boleh dikatakan kos sara hidup menekan isi rumah tersebut lah. So sentiasa keluhan ini akan sentiasa wujud dan bagi pada pendapat kami tiada jalan penyelesaian jangka masa panjang untuk isu kos sara hidup ini, sebab ia akan tetap wujud bila-bila masa lah. Now, sekiranya saya masih ingat isu ni semasa 15 tahun yang lalu pun serupa, ada isu keluhan kos sara hidup. Now, sehingga masa kini masih lagi ada isu kos sara hidup, sebab golongan B40 lah yang selalu kita katakan akan sentiasa wujud di dalam setiap masyarakat, bukan Malaysia sahaja, di mana-mana selata dunia. Golongan berpendapatan rendah akan sentiasa wujud, dan golongan pendapatan rendah inilah yang selalunya memerlukan bantuan dan sokongan daripada pihak kerajaan ataupun pihak kerajaan untuk membantu mereka melangsungkan kehidupan seharian lah. So benda ni akan tetap wujud. Now, kenapa isu ni telah menjadi lebih hangat pada masa kini? Sebab apabila kita lihat COVID-19 telah melanda, so ini telah memberikan impak yang lebih ketara lah kepada isu ni. Ada rantaian bekalan telah pun disrupt, telah dikacau kalau boleh saya katakan, dan geopolitik issue pun turut wujud. So benda-benda ni, and then harga energy price, harga tenaga and all that turut meningkat. So isu-isu ni bila datang sekali, so dia telah memberikan satu kejutan. And then boleh kita juga katakan semasa COVID melanda, pendapatan isi rumah pun telah terjejas. So bila harga barangan naik dan pendapatan juga terjejas, maka dia ketaralah isu ni. So semua hangat membincangkan isu kos sara hidup. So seperti yang saya katakan, penyelesaian jangka masa panjang tidak akan dapat dicarilah untuk siapa yang saya katakan, tapi membantu golongan yang memerlukan pada masa kini adalah merupakan satu prioriti pihak kerajaan. Dan kami terujalah yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri baru, yang telah pun mengambil isu ni sebagai isu utama untuk ditangani. So kita harap dapat satu penyelesaian jangka pendek untuk mereka yang memerlukan. Dan Encik Atan juga banyak buat kerja berkenaan dengan isu cara-cara menangani kos sara hidup. So kami haraplah ada satu bukan jalan penyelesaian, tapi satu bantuan pada masa kini yang amat diperlukan oleh para pengguna. Saya nak dapat pandangan Atan daripada apa yang disebut oleh Darshan sebentar tadilah. Yalah, kita faham tentang masalah yang dihadapi secara global sebenarnya, disebabkan
disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kemudian PKP pula terpaksa dilaksanakan ketika itu. Dan kemudiannya kita lihat bahawa satu perubahan iklim yang begitu saya nak katakan ekstrim juga sebenarnya berlaku, dan itu juga memberikan satu impak ataupun kesan kepada pengeluaran barang dan sebagainya. Dan yang paling mungkin yang tak perlu kita ketepikan ialah tentang perang Rusia-Ukraine juga sebenarnya, antara penyebab yang ialah menyebabkan berlakunya peningkatan kos pengeluaran barang dan sebagainya. Tetapi saya difahamkan juga bahawa mungkin tahun 2023 secara globalnya dunia akan menghadapi satu perkembangan ekonomi recession yang bersifat ekstrim. Jadi jangkaan itu mungkin tepat. Banyak yang mengatakan bahawa itu akan berlaku. Persediaan yang dibuat oleh Majlis Tindakan Sara Hidup Negara sendiri untuk menghadapi situasi ini. Terima kasih, Datuk. Kalau kita lihat dalam tempoh 3 bulan yang sudah, inflasi di Malaysia kita boleh kata agak stabil lah. Dia bergerak dalam sekarang 4.0, yang sudah saya ingat dalam 4.5 lah. So dia berlega dalam angka-angka tersebut. Betul, bila saya menyatakan perkara tersebut, saya ingat ramai penonton di luar sana mungkin tidak faham. So apa maknanya? Dalam konteks number mungkin ia tidak memberi makna sangat kepada orang-orang kampung sebagainya. Tetapi ingin saya maklumkan, dengan kadar inflasi yang rendah ini ataupun stabil ini tadi, harga tidak melonjak terlampau tinggi. Kalau kita lihat sebenarnya dalam komponen inflasi itu tadi, komponen makanan memberi sumbangan, antara sumbangan yang terbesar sebenarnya. Tetapi kita dapat kekang, walaupun dia naik dengan kadar yang boleh diterima. Kenapa inflasi ini dapat dikawal? Betul, kerajaan yang sudah telah memperuntukkan perbelanjaan subsidi ataupun bantuan yang tinggi. Seingat saya, pada penghujung tahun ini keperluan subsidi bantuan ini boleh mencecah 80 bilion. Kerana peruntukan ini tadi ataupun bantuan-bantuan kerajaan ini, saya pasti ia telah memberi kesan kepada kadar inflasi. Saya ingat perkara ini perkara yang baik dan sebagainya, sudah tentu akan diteruskan oleh kerajaan baru ni. Dalam konteks itu, secara asasnya kami telah mendapat mandat di kementerian paling barulah, seingat saya semalam YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup telah berjumpa dengan industri player berkaitan minyak masak. Minyak masak ni kalau kita lihat, Datuk, keperluan domestik ni 7% saja. On the rest tu kita ekspor. Jadi kita kena runding dengan pemain industri, bagaimana kita boleh kawal ataupun kekang harga minyak masak di Malaysia, at least untuk domestik punya market. Itu yang pertama. Itu saya rasa antara engagement awal daripada menteri. Maknanya signal daripada menteri sendiri, kita akan berjumpa dengan industri player. Sama juga dengan industri ayam, saya ingat akan ada perjumpaan. Malahan pada minggu hadapan satu mesyuarat dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan diadakan. Ini antara langkah-langkah awal sebenarnya. Ini langkah-langkah awal. Tetapi kalau Datuk masih ingat, apabila YAB Perdana Menteri masuk pejabat, antara mesyuarat yang awal sekali diadakan adalah berkaitan dengan kos hidup. Ialah pada hujung minggu
Tetapi saya percaya bukan kredit kepada kementerian saja, tetapi kepada agensi ataupun kementerian-kementerian lain. Kita ada pembentangan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, kita ada pembentangan daripada Kementerian Keuangan. Pada masa tersebut ada pelbagai topik yang dibincangkan. Of course, daripada pembincangan awal itu dengan YB Perdana Menteri, saya ingat rakyat bagi sedikit masa, saya ingat. Ada perkara-perkara mudah untuk kita laksanakan, tetapi ada perkara lain bukan tidak boleh buat keputusan, tetapi seperti yang Amat Berhormat Perdana Menteri maklumkan, keputusan ini biarlah win-win situation. Tapi satu perkara juga Tan, sebelum saya dapatkan pandangan Encik Darshan lah. Penubuhan NACOL sebagai satu badan yang juga dipertanggungjawabkan. Tetapi ramai yang berpandangan dan berpendapat bahawa NACOL tidak dapat memberikan impak ataupun kesan seperti apa yang diharapkan. Sejauh mana betul ataupun tidaknya andaian seperti itu? Untuk makluman Dato' dan penonton-penonton lah, kementerian kita lah, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup telah dipertanggungjawabkan untuk mempengusikan pelbagai jawatan lah yang berkaitan. Dalam 2-3 bulan yang sudah, kita tahu kita ada jawatan kuasa memerangi inflasi dan sebagainya, dan malahan kerajaan sekarang pun memberi mandat yang sama. Of course kita hanya sekretariat, kita menyediakan platform, tetapi kalau platform itu tidak disusun dengan baik, maknanya susunan isu-isu itu tidak disusun dengan baik, satu-satu keputusan tu tidak akan dapat dicapai dengan baik sebenarnya. Kita kena panggil orang yang sepatutnya, kita kena panggil pihak-pihak yang berkepentingan, dan daripada libat urus ini tadi, ataupun dalam konteks peringkat NACOL, mesyuarat NACOL dan sebagainya, daripada sinilah kita akan dapat putuskan sesuatu macam saya maklumkan tadilah, menang-menang lah, situasi menang-menang itu tadi. Itu yang penting. Saya ingat dalam mesyuarat 27 November yang lepas, YB Perdana Menteri telah memberi beberapa mandat kepada kementerian-kementerian untuk melihat beberapa perkara lah yang berkaitan dengan kos sara hidup. Dan saya percaya kita bagi tanggungjawab kepada kementerian-kementerian, agensi ini untuk cuba mencadangkan kepada kerajaan langkah-langkah yang baik sebenarnya. InsyaAllah Dato', kita risau tahun hadapan inflasi akan makin tinggi, ekonomi akan terganggu, tetapi dalam konteks angka-angka semasa ni, alhamdulillah positif. Itu yang saya boleh katakan buat masa ini. Okey, kita akan sambung lagi. Ada persoalan, banyak lagi persoalan menarik yang ingin kita kongsikan bersama dengan tetamu di studio. Tapi seperti biasalah Darshan dan juga Tan, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, saya percaya anda juga sebenarnya ada pandangan-pandangan yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami di studio ini, di program Ruang Bicara ini. Jadi jangan lupa, saya ulangi lagi, dua talian kami sediakan kepada anda. Gunakanlah 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang kos sara hidup, keutamaan kerajaan perpaduan. Barangkali ialah kita Darshan, kita terima dan kita mengucapkan terima kasih sebenarnya tentang langkah-langkah yang telah pun diambil oleh kerajaan terdahulu, dan kita juga merasa gembira dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, yang mengatakan bahawa perhatian dan juga bantuan ataupun subsidi akan terus diberikan kepada golongan-golongan yang mungkin dilihat begitu teruk terjejas disebabkan oleh masalah kos sara hidup ini. Tetapi ada yang berpendapat bahawa dari segi target yang ataupun penerima subsidi-subsidi ini kadang-kadang tidak tepat kepada target yang seharusnya menerima bantuan ini. Ada juga yang mengatakan bahawa mungkin mekanisme yang digunakan untuk pemberian subsidi ini juga mungkin perlu dilihat semula ataupun diperbetulkan supaya mereka yang benar-benar memerlukan bantuan itulah yang harus menerima subsidi yang disediakan oleh pihak kerajaan. Pandangan Darshan. Ya, Datuk, terima kasih. Seperti yang saya mula tadi,
golongan yang sentiasa memerlukan bantuan berterusan adalah golongan B40. B40 ini adalah sepatutnya menjadi target group dia lah. Tetapi sekiranya kita lihat kajian-kajian dan data-data yang menunjukkan selepas COVID itu M40 pun sekarang dah ada mungkin kekurangan 20% tu dah kurang masuk ke dalam B40, so jadi B60 lah, dah jadi B60. So golongan ini perlu diberi perhatian strategik oleh pihak kerajaan agar bantuan targeted lah, tersasar dapat diberikan kepada mereka. Now Datuk, kita perlu ingat kos haruk hidup ni bukan hanya makanan. Dia merangkumi banyak benda lain. So kos pengangkutan, kos perumahan, kos broadband handphone, bil, electricity, semua ni actually elemen yang masuk dalam kos sara hidup. So selalunya bila kita bincangkan, dia pengguna kat bawah tu dia hanya bincang pasal kos makanan sahaja. So kalau kita lihat perkara yang dulunya menjadi luxury, sekarang dah jadi necessity. Alright, seperti handphone ke apa-apa, broadband, internet access. Dulu kalau kita benda ni semua luxury, tapi sekarang dah jadi necessity. So dia masuk dalam kos sara hidup setiap bulan. So golongan ini perlu dibantu oleh pihak kerajaan, dan apa-apa dasar yang digubal oleh pihak kerajaan lah, nak bagi subsidi ke, nak wujudkan mekanisme untuk memberi subsidi ini ke macam-macam kemungkinan Cik Altan lebih arif lah. Banyak telah dibincangkan di belakang dalam kementerian and all that, untuk cari satu jalan supaya golongan yang tersasar ni dapat menerima bantuan, dan juga kewangan kerajaan juga tidak terjejas. Nah, sekiranya subsidi diberikan secara menyeluruh untuk boleh dikatakan populist kind of move, so kita tidak boleh teruskan benda tu sebab dia akan memberikan impact yang negatif terhadap kewangan kerajaan. So sekiranya kita boleh target 60% ini, apakah keperluan mereka, kemungkinan besar subsidi sekarang yang kita tahu lebih kurang 80 bilion diberikan, kemungkinan dia menjadi setengah daripada itu sahaja untuk diberikan kepada golongan yang tersasar. Now T20, golongan 320 and all that, sememangnya tidak perlu lagi menerima subsidi daripada kerajaan. So diharapkanlah apa dasar yang bakal diumumkan oleh pihak kerajaan juga akan memberi impak tersasar kepada golongan saya mungkin nak katakan balik B60 lah, bukan lagi B40, sebab ramai juga yang daripada selepas COVID pendapatan terjejas and all that telah pun masuk dalam kategori B. Daripada M40 tu 20% dah masuk B this thing. And then banyak impact kewangan, pendapatan memang terjejas yang kita tahu. Baru kita nak sekarang berusaha untuk kembali ke satu tahap, especially yang M40 ni, ke satu tahap yang kita memang berada sebelum COVID melanda. So hingga itu golongan ini memanglah memerlukan bantuan daripada pihak kerajaan. Dan kita juga, pengguna juga perlu faham that bukan semuanya boleh diselesaikan oleh pihak kerajaan semata-mata. So seperti yang kita tahu, kos barangan kita import banyak, 55 bilion kalau tak silap saya, bahan makanan dan semua ni is imported. Inflasi yang diimport masuk. Now dengan mengamalkan dasar lebih 60 bilion. Now negara mengamalkan dasar open economy, demand and supply. So bila dia dah wujud ekonomi demand dan supply, hanya satu perkara sahaja yang dapat membantu mengawal is subsidi. Okeylah Chan, kita nak sambung lagi, tapi saya mendapat arahan daripada penerbit. Kita akan berlintas langsung terus untuk mengikuti keputusan pilihan raya kerusi DUN di Tioman. Ini juga merupakan sesuatu yang menarik. Jadi kita ke sana sekarang ini bersama dengan wakil kami, iaitu saudara Amir Ahmad yang sudah pun bersiap sedia. Silakan. Terlebih dahulu ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada semua petugas, khususnya kepada penolong-penolong pegawai pengurus, pembantu-pembantu pilihan raya, pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya, ketua-ketua tempat mengundi, pegawai dan anggota keselamatan PDRM, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Penerangan, media sama ada tempatan maupun antarabangsa, pejabat pos,
dan semua petugas-petugas pilihan raya DUN N42 Tioman dan semua pihak yang terlibat. Tidak lupa juga kepada calon-calon dan wakil-wakil calon serta semua penyokong parti politik yang memberi sepenuh kerjasama dalam mendukung demokrasi pada pilihan raya kali ini. Dengan kerjasama semua pihak, pilihan raya bagi DUN N42 Tioman berjalan dengan lancar dan sempurna. Terima kasih. Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya negeri N42 Tioman dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya negeri N42 Tioman yang diperoleh ialah: pertama, Idayu Hashim, Parti PN, bilangan undi 7,507. Kedua, Cikgu Osman Bakar, Parti Pejuang, bilangan undi 79. Ketiga, Muhammad Fazli bin Muhammad Ramli, Parti PH, bilangan undi 784. Keempat, Datuk Seri Haji Muhammad Johari bin Haji Hussein, Parti BN Barisan Nasional, bilangan undi 8,080. Kelima, Sulaiman bin Bakar, Parti Bebas, bilangan undi 58. Jumlah undi yang ditolak ialah sebanyak 91. Majoriti yang diperoleh adalah sebanyak 573. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih yang telah dikenal pasti ialah sebanyak 58.39%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Datuk Seri Haji Muhammad Johari bin Haji Hussein dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai Ahli Dewan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N42 Tioman. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita telah pun mengikuti keputusan secara langsung tadi, keputusan pilihan raya untuk DUN kerusi N42 Tioman. Jadi tahniah kepada calon daripada Barisan Nasional yang telah pun memenangi dalam pilihan raya tersebut. Baik, kembali semula kepada ruang bicara ini. Tadi minta maaf Encik Darshan, kita terpotong tadi. Ada lagi yang ingin Darshan sebut sebenarnya. Tahniah kepada calon yang menang lah tadi. Okey, seperti yang kita bincangkan tadi, pengguna juga perlu memainkan peranan lah dalam perkara ni. Kita kena seperti yang saya cakap tadi, kalau ingat balik, dan kita ni menjadi negara pengimport bahan makanan yang besar. Macam Cik Atang kata saya hampir 60 bilion. So ini imported inflation. So sekiranya benda ni diimport, sekiranya apa-apa berlaku di dalam negara kestabilan di mana-mana pun, dia akan memberi impact seterusnya kepada kita, dan juga kadar mata wang dolar yang digunakan dalam perdagangan antarabangsa. Sekiranya kenaikan sedikit tu akan terus memberi impak kepada kita, dan kita tidak boleh hanya mengatakan harga barang ini telah dinaik dan kerajaan perlu menurunkannya. So di sana ada sedikit ketidakadilan lah. So bukannya semua dapat dikawal. So kita sebagai pengguna pun perlu bertindak untuk melihat sara hidup kita sendiri, perbelanjaan harian kita sendiri, supaya kita juga dapat mengawal pembaziran di dalam isi rumah. Sekiranya di luar tu kerajaan kita selalu kata kita kena mengurangkan pembaziran dana. So dalam isi rumah pun kita perlu mengambil iktibar supaya kita tidak merugi atau membuat pembaziran yang banyak lah. So kita kena bersama-sama dalam perkara ni. Memang data-data banyak
report, banyak kajian menunjukkan yang mengatakan bahawa 2023 akan wujud satu inflasi yang dunia yang akan datang. So ada kerisauan jugalah untuk kita semua sebagai pengguna. Betul. Apa yang nak kita hadapi, dan sudahlah masa kini pun kekangan kos sara hidup tu dah sangat runcing, dan apa yang berlaku dalam 2023 tu, so memang semua risau. Tetapi kami haraplah benda ni dapat kalau tidak diatasi keseluruhannya, dapat dikurangkan, dan cadangan kerajaan untuk mengenalkan subsidi tersatu harap akan dapat membantu golongan yang memerlukanlah, Datuk. Itu. Okey, bila kita cakap tentang subsidi ataupun subsidi yang menepati sasaran yang sepatutnya, mungkin tadi pun kita sembang-sembang Tan, ya, kita bercakap tentang subsidi petrol lah sebagai satu contoh yang baik. Dikatakan manfaatnya sebenarnya lebih kepada golongan bukan B40 sebenarnya, tetapi golongan yang mungkin berada lebih tinggi daripada mereka juga menikmati subsidi tersebut. Jadi apakah Tuan melihat bahawa ini juga satu perkara yang perlu diberi perhatian serius sebenarnya kalau kita bercakap tentang kos sara hidup, dan mensasarkan subsidi itu kepada mereka yang seharusnya menerima subsidi itu secara tepatnya. Terima kasih, Tok. Untuk kos ataupun subsidi bahan api, untuk makluman sebenarnya keseluruhan tadi, subsidi keseluruhan 80 bilion tu 1/3 tu sebenarnya kos bahan api. Maknanya petroleum dan sebagainya. Sebab tu kita perlu melihat balik. Saya ingat inilah antara perkara-perkara yang kita bentang dengan YAB Perdana Menteri sebenarnya. Dan YAB Perdana Menteri memohon supaya perkara ini dibincangkan dalam mesyuarat kabinet ataupun Jemaah Menteri akan datang, dan agensi yang berkaitan telah diberi tempoh 2 minggu lah, saya ingat. Saya fikir banyak cadangan ataupun option yang telah dipertimbangkan sebenarnya. Cuma tinggal lagi saya fikir biarlah kerajaan umumkan apa kaedah dia dan sebagainya. Dan kemungkinan besar kita rakyat kena fahamlah keputusan besar ini perlu diberi pertimbangan sewajarnya, sebaik mungkin. Jangan apabila satu keputusan ini telah dibuat, macam-macam pihak pula yang akan mendapat kesan sebagainya. Sebagai contoh, kalau kita lihat ada setengah-setengah perniagaan mereka bergantung penuh dengan subsidi bahan api ini. Dan apa yang berlaku kalau subsidi ini ditarik dan sebagainya, ataupun kita bagi kepada B40, M40 saja, kenaikan barangan ataupun perkhidmatan tu akan berlaku lah. Itu kesan dia. Apa juga keputusan yang diberi, pasti ada kesan dia. Sama ada kesan itu baik kepada satu-satu kumpulan ataupun tidak baik kepada satu-satu kumpulan. Itulah yang saya fikir kerajaan perlu pertimbangkan. Dan pertimbangan-pertimbangan ini bukan mudah lah, sebab tadi awal tadi kita kata win-win situation. Win-win situation tu nak menemukan satu keseimbangan ni bukan suatu perkara yang mudah. Tetapi kita tak katalah benda ni tidak boleh dilakukan. Cuma dalam konteks pengguna hari ni, kita bicara pasal pengguna pada hari ini, pengguna kena bersedia. Sebab tu di kementerian sendiri tema kita pengguna yang bijak. It has always been pengguna yang bijak all this while. Bukannya sekarang saja. 5 tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, pengguna yang bijak. Cuma tinggal lagi saya percaya mungkin saya boleh kupas lebih lanjut selepas ni lah, Datuk. Kalau kita nak bercerita pasal pengguna site, apa yang kementerian boleh buat. Saya ingat untuk jawapan yang tadi subsidi itu mungkin saya rasa kita simpan dulu. Biar kerajaan umumkan apa keputusan-keputusan besar yang akan datang ni nanti. Okey, saya nak sentuh nanti bersama dengan Darshan tentang pengguna yang bijak itu sendiri. Tapi sebelum tu kita ambil satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Tuan. Ya, Assalamualaikum. Ya. Ya, Tuan Tantari dan dua orang ahli panel. Ya.
ni saya ada dua persoalan lah. Yang pertama kan, kemarin saya dengar dalam artikel dalam paper, dia kata ada cadangan memberi kupon kepada golongan P40 untuk mengatasi masalah kehidupan lah. Itu kemudian kerajaan perlu berfikiran rasional mengatasi kos harga hidup kepada golongan B40, M40 dan P20. Kerana ia melibatkan semua kategori masalah kos harga hidup ni. Seperti yang win-win situation. Kita ada satu peribahasa mencegah lebih baik daripada mengubati. Kita sekarang kita bagi ubat lah. Sebab kita tengok di sempadan-sempadan kan, kita baru mencegah penyelupan. Di sempadan tu contohnya penyelupan minyak, diesel kan, petrol dan barang-barang keperluan. Ini kerajaan patutnya dia atasi masalah ni, mencegah. Kalau kita mencegah, barulah barang-barang ni tak ni kita untuk tadi kita nak bagi untuk golongan B40, M40 ya. Patutnya ada sesuaian. Kemudian mengenai tadi Tuan ada sebut kan, mengenai nilai ringgit. Kita tengok hari ni ada paper sebut nilai ringgit kekal pada RM4.30 hingga hujung tahun. Kita betul saya ada dengar dalam artikel dia kata kita kekurangan pasar makanan. Patutnya kita atasi masalah-masalah ini. Minta alih panel ular dalam ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Itu persoalan yang Tuan Atan lah kena jawab sebentar lagi. Tapi persoalan yang saya nak lontarkan kepada Dashan sebelum itu. Tapi Syan, kita pula diarah untuk berehat buat kali terakhir dan saya akan lontarkan soalan itu selepas saja kita berehat buat seketika. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, kita masih lagi bercakap tentang kos sara hidup, keutamaan kerajaan perpaduan. Bila kita sebut tentang keutamaan, ini barangkali menarik jugalah Dashan. Tadi pun kita sentuh tentang sikap pengguna itu sendiri untuk menjadi pengguna yang bijak. Tetapi ialah sejauh mana sebenarnya pengguna juga memahami bahawa mereka juga harus berubah mengikut situasi yang berlaku ketika ini, terutamanya bila kita cakap tentang kos sara hidup dan sebagainya. Apakah anda berpuas hati sebenarnya dengan sikap pengguna kita di negara kita sendiri menyesuaikan diri dengan situasi yang berlaku ketika ini? Benda ni Datuk, actually ada kategori B40 atau B40 atau B60 whatever lah. Ada di antara pengguna kita selalu bila berjumpa dengan pengguna, kita nasihatkan mengubah gaya hidup, jangan membazir and all those kind of things lah. Tapi selalunya kepimpinan tu melalui teladan lah, boleh saya katakan. So sekiranya kita balik kepada pengguna, minta dia buat penjibatan, dia lihat juga apa yang dilakukan oleh kerajaan. Kerajaan dia kita ditanya soalan, kerajaan tak jimat langsung, dia suruh kita pula jimat. So itu satu perkara yang kita perlu lihat lah. Nombor dua, ada di kalangan kategori keluarga yang dah tak boleh ubah gaya hidup lagi, dah already maksimum. So macam mana dia nak, kalau kita pergi dan bagi dia tahu, dia kata jimat sini, dia kata duit pun dah tak cukup, nak jimat macam mana lagi. Very important, kalau kita suruh dia jimat, kita minta dia jimat dalam perbelanjaan harian, so kita pula tidak mahu dia mula menggunakan atau memakan pemakanan yang tidak sihat, sebab dia murah, dia nak pergi beli yang tidak sihat pula. Itu menjadi satu malapetaka lah, I would say. Kita tak boleh masuk sampai situ lah. So kita kena faham, walaupun kita tahap mana yang kita minta dia untuk berjimat. Nah, ada di antara kategori yang pendapatan dia cukup tapi spending power dia dah kurang. Itu kita boleh minta dia untuk berjimat sikit untuk sesuatu masa sehingga dia pendapatan dia jadi regularized atau macam biasa. So dia kategori benda ni, pengguna ni kita boleh minta dia jimat. And then T20 kita tak perlu cakap lah. So seperti persoalan Datuk,
ada di antara kalangan besar yang dah tak boleh berjimat. So dia akan melihat kepada kerajaan untuk bantuan. Nah, sekiranya kerajaan tak menghulurkan bantuan membantu golongan ni, so dia akan tetap tertekan dan banyak lagi masalah selain yang akan wujud lah. Untuk saya selalu saya katakan masalah kewangan, selain kesihatan, masalah kewangan ni adalah satu masalah yang paling besar. Nah, daripada kewangan ni akan wujud banyak masalah lain, keluarga, kesihatan, semua ni akan banyak wujud. Tapi satu perkara juga yang saya nak dapat pandangan Ashraf. Kalau kita lihat kepada gaya hidup rakyat Malaysia, kadang-kadang susah kita nak memberi andaian bahawa kita sekarang ini berada pada situasi yang cukup sukar dari segi ekonomi. Kalau kita lihat traffic on the road misalnya sentiasa jam. Kalau school holidays yang akan datang ni pun, malah sebelum ini pun kita lihat begitu ramai rakyat Malaysia memenuhi lebuh raya, balik kampung dan bercuti dan sebagainya, hotel fully booked. Bukan menyeluruh. Macam mana kita nak gambarkan tentang bukan menyeluruh, Datuk. Yang kita lihat tu bukan menyeluruh. So yang kita lihat tu kemungkinan daripada kalangan M40, top M50, bukan keseluruhan. Now kalau kita lihat jam and all that on the road tu, actually itu pekerja. Dia pergi kerja, balik kerja and all this kind of things, terpaksa juga menggunakan jalan raya and all that. Tapi golongan yang kita tidak nampak ni, yang selalu menghadapi masalah itu, satu is miskin tegar, bandaraya. Itu satu golongan yang kita tidak boleh neglect, kita tidak boleh abaikan. So golongan-golongan ni walaupun kita tak nampak, tapi dia memang memerlukan this thing. So sekiranya kita nak hanya berdasarkan supermarket tu penuh, ataupun shopping mall tu penuh, jalan tu penuh, ini merupakan segmen masyarakat yang mencari wang, tetapi kemungkinannya pendapatan dia dah berkurangan already. So tapi kita tak nampak. Tapi apabila seseorang tu balik rumah duduk, bila dia tahu, dilihat kewangan tak cukup untuk dia tak bagi ceramah dan bagi tahu yang duit saya tak cukup. Betul. So dia akan hanya masuk ke dalam social media ke, dia akan macam-macam hujah lah dia rangkaman, tapi ramai juga akan terus duduk dan menerima ni. So menjadi tanggungjawab lah pihak kerajaan untuk melihat golongan ini dan memberikan bantuan ataupun mula daripada sekarang untuk menghadapi apa yang kita anggapkan akan berlaku dalam 2023 lah, Datuk. So kita tak boleh lihat secara keseluruhan lah benda ni. Mungkin Tan, ada jawapan kepada persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita tadi, Ridwan dari Pelapinan. Saya ingat, terima kasih kepada Cik Ridwan. Soalan yang baik sebenarnya. Saya ingat mungkin ada dua perkara lah, dua bahagian. Yang pertama bercerita pasal kupon. Yang ni menarik sebenarnya. Kupon kalau kita lihat dalam zaman sekarang, kita boleh guna teknologi digital. Untuk makluman Datuk lah sebenarnya, kita ada buat program rintis semenjak tahun lepas lagi sebenarnya. Apa yang kita buat, kita bagi sedikit wang kepada B40 sebenarnya. Tahun lepas kita buat di apartmen lah, saya ingat, di Lembah Kelang. Tahun ni pun kita ada juga buat di Subang. Bila kita guna e-wallet, kita bagi mereka RM100 untuk mereka belanja, sebagai contoh. Dan kita hanya benarkan mereka belanja di satu premis saja yang kita tahu menjual barangan keperluan. Mereka pandai menguruskannya. Ada yang mengambil sedikit masa untuk membelanjakan wang tersebut, peruntukan tersebut. Dan kita tahu apabila kita limitkan kepada satu premis saja, ketirisan tu tidak berlaku lah. Saya ingat itu konsep kupon yang mungkin boleh difikirkan. Saya ingat YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup telah sebutkan semalam kupon. Betul, kita akan lihat sebaik mungkin mekanisme ini dan sebagainya. Dan kita cuba buat. Program rintisnya ada, cuma program ini dalam skala yang kecil. Kita tahu ia adalah program rintis. InsyaAllah apa juga kaedah yang sesuai yang kita boleh gunakan, kita akan gunakan. Dan kita nampak hasilnya lah. Macam saya kata tadi, memang bersasar betul-betul. Memang bersasar betul-betul. Of course ada cabaran. Orang kata data tak ada lah, handphone murah lah dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlepas pandang, sebenarnya mereka mempunyai smartphone.
Sebab tu kita kata tadi teknologi digital sudah accessible malahan kepada B40 sebenarnya. Dan kita kena guna teknologi ini untuk menyampaikan pelbagai inisiatif kerajaan, terutamanya dalam konteks ini tadi. InsyaAllah saya ingat bukan saya lah yang patut memutuskan perkara ini. Bagi sedikit masa kepada kerajaan, insyaAllah kita cuba tengok, explore the idea. In fact sebenarnya di bawah kementerian kita dah ada satu program kita panggil READY, iaitu Retail Digitalization Initiative sebenarnya. Dan kita ambil peluang READY, ada satu bahagian yang handle peringkat perniagaan, tetapi kami Nakol ni kita ambil di peringkat pengguna lah. Itu yang kami nampak dan kita nampak hasilnya lah. Itu yang pertama. Yang kedua, cerita pasal ketirisan sebagainya, di sempadan sebagainya. Datuk, kita kena faham, kita nak harga kita rendah. Apabila kita membuat keputusan sebegitu, akan ada nilai positif dan nilai negatif dia. Sebagai contoh, telur lah. Sebiji telur di Malaysia, kos jualan runcit mungkin dalam sekitar 41 sen, 45 sen. Tetapi negara jiran kita, kecuali Thailand lah, Thailand sedikit tinggi daripada kita. Tetapi sedikit tinggi itu, kita jangan lupa mereka adalah negara pengeksport. Kita bukan. Ekspor kita ke Singapura tu, kita tak boleh anggap kita sebagai negara pengeksport lah. Less than 10%, 8% sahaja. Tetapi negara-negara lain, harga dia mencecah 80 sen, 90 sen. Maknanya apa, Datuk? Apabila barang-barang subsidi ataupun barang-barang keperluan ini lebih rendah daripada harga negara-negara jiran, motivasi untuk menyelundup tu tinggilah. Saya boleh dapat untung daripada jualan ini tadi. Betul, kita kata kena buat penguasaan lah. Kita dah buat sebenarnya. Dulu pun kita dah buat sebenarnya, bukannya sekarang saja. Cuma kita pertingkatkan lagi. 3-4 bulan yang lepas sampai sekarang kita pertingkatkan lagi. Satu persoalan juga Tan, bila kita sebut tentang penguatkuasaan itu, ada juga mainan-mainan di luar sana lah. Ia mungkin persepsi ataupun hanya mungkin perkara yang dimainkan di media sosial. Tetapi ada yang mengatakan bahawa betul ataupun tidak sebenarnya. Kadang-kadang ada juga golongan yang dipanggil kartel yang mengambil kesempatan sehingga mengakibatkan berlakunya peningkatan harga barang dan sebagainya, dan sekaligus menyukarkan golongan B40 tadi menghadapi kos sara hidup yang begitu tinggi. Terima kasih, Datuk. Satu lagi peranan kementerian di bawah satu agensi kita, iaitu agensi MyCC lah, Competition Commission kita, adalah memantau perkara-perkara ini. Satu lagi peranan besar KPDN. Dan in fact, kalau kita lihat ada satu industri ini, ada 5 syarikat yang telah kita kita telah kita panggil, kita nak, bukanlah dakwa lah, tapi kita minta mereka justifikasi, perlu memberi justifikasi. Tapi saya ingat saya tak perlu ulas proses itu, tetapi apa yang saya nak sebut itu adalah komitmen kementerian. Industri tersebut ada 5 ni tadi kita kenakan, dan kita tengoklah keputusan dia nanti. Dia melibatkan ratusan juta kalau disabitkan kesalahan. Itu signal lah tu, signal dalam konteks kartel. Tapi saya nak sambung sikit saja untuk penguatkuasaan tu tadi. Sebab tu tadi penguatkuasaan di sempadan sebagai contoh, kita kena kerjasama agensi lain. Ada agensi lain, penyeludupan manusia, senjata api, dadah, itu yang teratas. Bayangkan kalau kita nak compare dengan nak menyeludup minyak masak sebagai contoh. Saya ingat mungkin itu perkara yang didahulukan. So ada pertimbangan itu tadi. Sebab tu bila kita nak barang kita rendah, kita kata untuk bagus untuk kita, dia akan memberi impak yang negatif tu tadi. Sebab tu awal perbincangan tadi saya kata
perkara yang asas yang kita kena lihat juga adalah pendapatan. Okey. Itu saja tu. Ya, baik, kita di penghujung sebenarnya, tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi Mr. Darshan ya. Apa yang harapan Darshan sendirilah mewakili persatuan pengguna, mewakili pengguna-pengguna di negara kita inilah, khususnya terutamanya kepada kerajaan sendiri, kepada NACOS contohnya, apa yang anda harapkan sebenarnya? Ya, untuk kita kita harapkan pihak kerajaan akan terus menggubal dasar-dasar yang dapat membantu para pengguna dalam negara, bukan hanya untuk mengurangkan harga barangan. Kalau kurangkan harga barangan tetapi stok tak ada pun tak guna juga. Kita harap ada barangan, ada stok dalam pasaran. Dan kita juga berharaplah kerajaan akan bekerja keras kuat untuk mewujudkan peluang-peluang ekonomi untuk rakyat. Rakyat Malaysia ni memang bekerja keras. Kalau ada peluang, dia selalu ambil peluang tu untuk menambah pendapatan isi rumah mereka. Tapi sekiranya tiada peluang, so tidaklah dia tak mungkin dia dapat untuk menambah isi pendapatan isi rumah. Kami berharaplah kerajaan akan menggubal dasar-dasar perkembangan ekonomi supaya para pengguna kita ni dapat menambahkan pendapatan isi rumah, di samping kerajaan menggubal dasar-dasar untuk membantu golongan yang memerlukan, untuk membantu mereka hidup, kelangsungan hidup mereka itu tidak terjejas. So kita harap itu sajalah, Datuk. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Darshan Singh. Terima kasih kepada Encik Atan Sapian kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Banyak lagi persoalan yang ingin kita kongsikan. Mungkin di masa-masa depan kita duduk lagi untuk melihat tentang apa yang akan dilakukan, perlu dilakukan dalam menghadapi masalah kos sara hidup ini. Oh ya, sebelum berpisah, saya juga diberitahu bahawa kalau mengikut keputusan pilihan raya untuk kerusi di Bagan Serai, saya difahamkan sekarang ini pengiraan masih lagi berlangsung. Dan keputusan tidak resmi yang kami terima, PN dikatakan sedang mendahului ketika ini. Jadi itu keputusan tidak resmi yang saya sampaikan kepada anda untuk kerusi Bagan Serai. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.